أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألهمنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Tajul Arus muka surat 29. Yang syahdan lah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bil fidawran ya amin. Syahdan, tiada sesuatu yang terlebih daripada bahawasanya kasih engkau kepada Tuhan sesungguhnya memberi nikmat dan rezeki ia akan dikau pada ketika engkau sudah tua dan sakit, dan jikalau engkau tiada memperbuat taat padanya sekalipun, maka seorang yang sempurna akalnya tiadalah kasih ia akan sesuatu yang lain daripada Tuhannya. Sambungan daripada nasihat yang sebelum ini, yang mana kalau kita tengok nasihat-nasihat yang disebut sebelum ini adalah nasihat-nasihat yang berbentuk renungan, nasihat-nasihat yang berbentuk renungan, nasihat-nasihat yang membentuk kita berfikir. Sebab kata-kata yang disebut itu adalah kata-kata biasa yang logik akal. Tetapi bila kita tak merenung, maka jauh daripada kita dapat faham. Sebab itu dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengajak kita berfikir. Dan benda yang Allah Ta'ala ajak fikir itu benda-benda biasa saja, tapi Allah Ta'ala sebut lagi. Kenapa? Kita tak ada merenung. Allah Ta'ala mengajak kita berfikir. Jadi sesuatu benda yang mungkin mudah untuk kita fikirkan, tapi disebabkan kita tidak memikirkan, maka kita meninggalkan kebaikan yang banyak. Jadi sebab kita menyibukkan diri kita fikir benda yang lain, kan? Kita fikir nak makan apa pagi ni, habis 2-3 jam. Lebih tak? Jadi ada benda-benda yang Allah Ta'ala mengajak kita berfikir benda biasa saja. Seperti contoh Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak lihat bagaimana unta dijadikan? Apa dia? Tengok. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Macam mana langit diangkat. Jadi benda Allah Ta'ala mengajak kita berfikir. Jadi di antara nasihat mengajak kita berfikir sebelum ini, bagaimana memikirkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang mana tidak mungkin seseorang kalau melakukan kebaikan kepada kita balas dengan kejahatan. Maka larilah orang tu. Ada orang yang berbaik sepatutnya kita tidak akan melakukan kebaikan kepada orang yang tak pernah buat baik kepada kita. Kita ada kawan, hampir 5 orang kawan. Kita tahu dah selok belok berkawan ni. Sudah pastilah kalau orang berfikir, dia akan jaga kawan yang buat baik pada dia, sentiasa tolong dia, sentiasa ziarah. Bila dia sakit, dia yang ziarah. Jadi tak ada akal lah orang, kawan yang tak pernah menjaga dia,
Itu pula yang dia teringat-ingat. Kawan yang selalu jaga dia di tongking-tongking kan. Mana itu orang yang tak sepatutnya. Begitulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengarang ini Ibnu Athaillah Skandari ingin mengajak kita supaya memikirkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang cukup banyak. Maka dia mengatakan bahawasanya tiada sesuatu yang terlebih daripada bahawasanya kasih engkau kepada Tuhan engkau. Bermaksud tidak sepatutnya ada sesuatu yang lebih kita kasih daripada Tuhan kita sepatutnya. Tetapi apa yang ada pada diri kita berikan kasih kita kepada yang lain, ataupun ada sesuatu yang lebih kita kasihi berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi punca dia apa? Punca dia kita tidak berfikir, kita tidak merenung, maka kita hanya merasai orang lain yang lebih baik daripada kita. Itulah salahnya. Itulah salahnya kita. Salahnya kita tidak berfikir, tidak ingin memahami bahawa Allah Ta'ala itu lebih baik daripada segala-galanya. Bila kita meninggalkan untuk berfikir, untuk merenung, maka kita hanya melihat sesuatu yang lain daripada Allah yang buat baik pada kita. Maka kita berikan kasih kita pada mereka. Jadi maksud kata, tidak salah kita berikan kasih kita kepada kawan kita yang tolong. Tidak salah kita berikan kasih kita kepada mak ayah kita. Tak salah. Tetapi kita tidak melihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita melebihkan kasih kita berbanding Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur saja pada diri kita. Sebab diri kita tak ada siapa yang nak tengok. Tak ada siapa kojo nak tengok hati kita, tak ada. Baik sini hati kau nak tengok tiap-tiap hari kau nak bawa sini. Siapa nak buat macam tu? Hati kita tak ada siapa yang pedulikan dah. Mak kita pun tak pedulikan hati kita. Siapa yang mempedulikan hati kita lah. Apa maksudnya? Kita nak tengok hati kita ni kasih ke mana, kita sendirilah. Tak ada siapa yang nak peduli nak tengok dia. Tak ada siapa tengok, lain macam mati ke tu. Dah ingat makan dia pula. Tak ada. Kita pun ada masalah juga. Jadi masing-masinglah tengok dan masing-masinglah jujur dengan hatinya. Kita kata hati kita di mana letaknya? Apakah kita melebihkan kasih kepada Allah melebihi segala-galanya? Jujur saja. Kalau kita tak jujur, kita beri markah yang tak sebenar. Hati ni cinta Allah Ta'ala, perasan saja sampai kita mati. Di akhirat ini terbukti tak, sebenarnya Allah Ta'ala menempat nombor 4, nombor 5, nombor 6 dalam hati kita. Bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Sekiranya Allah Ta'ala itu berada dalam hati kita, menempati nombor 4, nombor 5, nombor 6. Yang atas tu apa, yang nombor 1 lain daripada Allah Ta'ala. Parah tak? Parah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengancam dengan azab. Ancamannya keras. Iaitu Allah Ta'ala menggunakan kalimah fatarabbasu. Itu ayatnya. Sebelum itu Allah Ta'ala mengancam, sekiranya ayah kamu, anak kamu, isteri kamu, rumah kamu, harta kamu, perniagaan kamu yang kamu takut kerugian itu lebih kamu kasihi daripada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala sebut begitu dalam ayat Quran. Katakan ya Muhammad, sekiranya manusia, orang mukmin, orang Islam, in kana aba'akum, sekiranya ayah kamu, anak kamu, isteri kamu, rumah kamu, harta kamu, perniagaan kamu yang kamu risaukan kerugiannya itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih,
Semua itu lebih kamu cintai berbanding Allah dan Rasul. Mana letak nombor 2 pun salah. Apa ancaman Allah? Fatarabbasu, siap kamu. Tu siap tu lain macam tu. Kalau kita orang sebut macam tu, kita kena ambil perhatian. Ni kan kau dikotuk tu. Siaplah kau lepas ni, kata dia. Apa tu? Pergi dah. Sikit dia cakap. Itu jangan. Dia marah dengan kita. Lepas tu ambil motor, siap kau lepas ni, kita. Pergi dia balik. Sikit dia. Jangan. Semacam tu. Orang kalau kata, siap kau lepas ni. Tak gunakan ayat sebegitu. Fatarabbasu, siap kamu. Bersiap apa? Bersiap-siap dengan segala azab dan sebagainya. Jadi ada ancamannya. Kita ya baik tak roti. Inilah yang penting makan. Kita saja tak risau benda tu. Nak risau apa? Solat sudah, puasa sudah, semua sudah. Haji sudah, umrah. Galak-galak dah. Jadi kita rasa kita tak ada salah apa-apa. Kita tak ada salah apa-apa. Salah kita melebihkan cinta kita berbanding Allah. Bukan saja-saja Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sebegitu. Fatarabbasu, siap kamu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermaksud kamu itu pemalas, kamu itu tak nak memikirkan, kamu itu tidak mengundingkan hati dan sebagainya, kamu tidak mempedulikan hati kamu tidak, itu maksud fatarabbasu, siap kamu. Macam ketua lah, dia tengok kerja, siaplah kau semua. Jadi apa bodoh lah bos marah ni, semua elok lah. Adalah bodoh. Jadi bermaksud kesalahan itu Allah Ta'ala sebut kesalahan kita tidak mencintai Allah melebihi segala-gala dia. Kenapa kita tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab kita tidak mahu memikirkan kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab yang kita hanya melihat kebaikan manusia yang ada di hadapan kita, kebaikan amak, kebaikan ayah, ya silakan tengok. Tapi kita membelakangkan kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya kita melihat kebaikan manusia itu di sebaliknya adalah kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita melihat kebaikan amak ayah kita, Masya Allah, baiknya amak, baiknya ayah, kita kata. Hendaklah kita mengetahui kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluk itu. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin merahmati seorang anak kecil, maka Allah Ta'ala hantar ada seorang ibu yang penyayang. Jadi sebenarnya yang kasih siapa? Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka diberikan jodoh yang baik. Maka yang ingin kebaikan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya di belakangnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita tak sampai kepada dia. Kita pandang orang depan itulah yang baik. Sebenarnya ada orang yang arahkan supaya tolong kita. Kita mungkin mandang orang depan kita, baiknya orang ni menolong. Kita tak siasat. Rupanya orang ni hanya menerima arahan sahaja daripada seseorang yang sepatutnya orang tu yang kita kerja terima kasih kan. Kita nampak depannya, dia belanja kita makan, dia belanja apa. Kita tak tahu sebenarnya orang yang belanja kita makan tu, ada orang lain yang suruh dia, kau tolong bagi dia makan ni duit. Contoh dia kan. Tapi cuma dia di sebalik orang tu. Kalau orang yang berakal, bila rupanya ada orang lain yang baik, mesti kita kerja cari orang tu. Tuan terima kasihlah Tuan lah yang sebenarnya tolong saya. Saya ingat orang yang depan-depan ni yang nolong. Tak ada. Jadi sebegitulah maksudnya. Bila kita melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada makhluk, seharusnya kita melihat kebaikan yang asal itu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki yang datang daripada makhluk, rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sahaja nikmat kebahagiaan yang kita dapat, di sebaliknya adalah daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jahatnya kita tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu salah. Salah tak? Salah. Berdosa tak? Berdosa. Apa maksud dosa? Bagaimana ulama
memberikan satu itu berdosa. Bila ada arahan daripada Al-Quran, bila tak buat, maka ditakrifkan sebagai dosa. Mana dapat tahu meninggalkan solat itu berdosa? Sebab dalam Al-Quran ada perintah wajib solat. Jadi diberi faham tinggalkan solat berdosa. Jadi bila ada perintah daripada Allah agar mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya, bila benda itu tak ada dalam hati kita, berdosa ke tidak? Jadi berdosa lah. Bersalah, salah lah. Jadi kita ini jenis orang yang tidak membicara dosa-dosa yang halus berbentuk maknawi, tetapi ini tetap berdosa. Terkadang kita ni hanya melihat dosa-dosa ni melampang orang. Tak pernah melampang orang. Dosa-dosa ni menyepak orang tak pernah. Kita tidak melihat dosa-dosa yang bentuk maknawi di dalam. Maka dia mengatakan tiada sesuatu yang terlebih daripada bahawasanya kasih engkau kepada Tuhan. Sesungguhnya memberi nikmat dan rezeki ia akan dikau pada ketika engkau sudah tuha. Bahasa 40-an begini ni. Allah Subhanahu wa taala memberikan, masih lagi memberi kita nikmat ketika mana kita telah tua. Dan ketika mana ketika sakit, masih lagi berikan nikmat. Dan jikalau engkau tiada memperbuat taat padanya sekalipun, masya-Allah. Adakah ketika mana kita bermaksiat sasak napih? Tak napih. Memang kita tak buat dah. Masa bila orang berhenti merokok, bila dah sasak mencungap, tabat. Tengah hari kan elok balik. Sebatang ni lah. Lepas tu mencungap. Kan? Jadi ketika mana buat maksiat, Allah Ta'ala tak tarik nikmat. Masya Allah. Allah Ta'ala beri peluang kita nak berubah. Allah Subhanahu wa taala tidak ketika engkau sudah tua dan sakit dan jika engkau tiada berbuat taat padanya sekalipun, Allah Taala bagi. Maka seorang yang sempurna akalnya, jadi mana tak berakal kita. Tak ada akal kita. Bermaksud orang yang tidak mencintai Allah tak berakal. Kita marah orang tak berakal betul kot ni. Tak khabar, tak berakal. Marah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut tidak berakal bagi orang yang meletakkan cintanya sesuatu yang ada, yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikata, maka seorang yang sempurna akalnya tiadalah kasih akan sesuatu yang lain daripada Tuhannya. Jadi kalau kita belum tahu hakikat sebenar siapa yang buat baik, contoh, ada sampai 5 orang yang selalu nolong kita, yang belanja kita dan sebagainya. Jadi kalau kita belum tahu lagi siapa sebenarnya yang baik, kita akan berikan cinta, hormat kita kepada orang tadi. 5 syakhsiah ni, dia nolong kita, belanja kita, nolong kita dan sebagainya. Menampangkan kita berjalan dan sebagainya. Sebelum kita mengakui yang perkara yang sebenar, kita kata, baik betul orang 5 orang ni. Baik-baik semua. Tapi bila kita tahu, yang 5 ni semua daripada seorang yang sebenar dia. Mungkin orang tu dia minat, nak minang orang tu, berilah contoh kan. Ada seorang lelaki dia minat anak dara tu, dia macam-macam disuruhlah orang baik-baik. Jadi orang perempuan tadi pun, baik betul lelaki ni. Sebenarnya bukan yang buat baik, ada lelaki lain yang buat baik sebenar dia. Bila dia tahu bukan yang depan ni, ada yang lain yang selalu buat baik.
Kalau berakal orang perempuan tadi, dia akan mencintai orang yang sebenar baik-baik itu. Dalam masa yang sama, dia pun terima kasih juga dengan orang yang menolong 5 orang tu. Ada? Tapi dia pandai menilai. Dia pandai menilai manakah yang lebih dia cintai, manakah yang lebih dia patut kasih. Orang yang 5 orang depan dia ke, ataupun yang orang yang sebenar yang membuat baik tu. Mestilah dia sayang orang yang sebenar baik-baik. Yang 5 orang ni, duit tu sen pun tak ada sebenarnya. Dia tak ada duit sebenarnya. Semua daripada orang tu. Bahkan dapat upah dan sebagainya yang nolong. Jadi bagi orang apa? Bukan dia yang sebenar yang menolong, ada yang belakang tu. Seorang pemuda yang menolong. Maka dia akan mencintai pemuda itu. Dalam masa sama, dia pun terima kasih juga yang 5 orang tadi. Tetapi yang paling dicintai adalah lelaki yang di belakang. Kalau kuat cinta dia kepada lelaki yang belakang, dia tak pandang lagi yang 5 orang ni. Terlampau kuat dia. Bukan dia yang sebenar, dia yang belakang. Maka penuh dia bagi kasih kepada yang di belakang. Tanpa dia tidak menghormati orang yang menolong dia. Jadi sebegitu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hamba dia agar mengerti bahawa hakikat kebaikan itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga boleh sahaja kuatnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak melihat lagi orang yang membuat kebaikan kepada kita, namun syarak menjaga kita. Syarak menjaga kita apa dia? Janganlah sampai kamu tidak berterima kasih kepada orang yang menolong kamu ini. Walaupun kita faham sebenarnya kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidaklah sampai tidak berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Sehingga datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man lam yashkurin nas, atau lebih kurang, barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tidaklah orang itu seorang itu tidak bersyukur kepada Allah sekiranya dia tidak bersyukur kepada orang yang menolong dia. Dalam erti kata agama kita juga menyuruh kita berakhlak kepada orang yang membantu kita. Jadi tidak ada nikmat yang paling besar ataupun tidak ada jasa yang paling besar seseorang membuat kebaikan kepada kita berbanding mak ayah kita. Mak ayah adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Apa jasa mak ayah? Sebab kita lahir. Sebab kita lahir. Dia 2 orang bercinta kahwin dah. Kalau tak bercinta tak apalah, tak lahir kita dah. Jadi kebaikan yang begitu besar adalah amak ayah. Amak ayah tu asbab yang terbesar. Nikmat yang terbesar apa? Nikmat yang terbesar adalah nikmat wujud. Nikmat wujudnya kita dekat dunia ini nikmat yang paling besar. Disebut nikmatul ijad. Nikmatul ijad. Nikmat kita yang paling besar dekat dunia apa? Nikmat wujud. Nikmatul ijad. Hatta kalau bayi tu lahir dalam tempoh berapa kita kata? Dalam tempoh 1 jam. 1 jam dia lahir. Dia lahir hidup dalam 1 jam. Ia juga satu nikmat kepada bayi tadi. Sebab apa? Dia sampai hidup dekat dunia ni walaupun 1 jam. Nikmatul ijad nama dia. Sebab apa? Setiap bayi yang lahir akan dapat nikmat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehidupan, apatah lagi bayi yang belum sampai akil baligh, itu jaminan syurga kepada mereka. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam fitrah. Jadi dalam agama kita memberikan ketetapan anak yang belum akil baligh meninggal dunia maka syurga balasan dia. Jadi nikmat yang paling besar adalah nikmat kewujudan. Namanya nikmatul ijad. Itu nikmat yang paling besar. Jadi kalau nikmat kewujudan yang paling besar, pada asbab dia, siapa yang asbab yang menyebabkan kita wujud? Mak ayah kita.
Jadi itu nikmat yang paling besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita buat baik yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik yang pertama adalah kepada Allah. Kemudian Allah Taala letakkan amat ayah tu nombor 2. Nombor 2 selepas Allah Subhanahu wa taala, bermaksud orang yang paling berjasa kepada kita daripada sekian orang. Mungkin kawan-kawan kita masya-Allah ada yang baik bagi kita 1 juta, 2 juta, 3 juta. Amat ayah kita tak sampai macam itu dah. Tetapi tetap amat ayah orang yang paling buat baik kepada kita sebab dia memberikan kita nikmat kewujudan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, alla tusyriku billah wa bil walidaini ihsana. Di antara adab kepada Allah, jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil walidaini ihsana, kemudian buat baik kepada ibu bapa. Jadi dalam Al-Quran ayat-ayat perintah beriman kepada Allah, kemudian buat baik ibu bapa. Sebagai simbolik daripada Allah Subhanahu wa taala betapa kita diperintahkan buat baik kepada orang yang berjasa pada kita. Jadi orang yang paling besar berjasa adalah mak ayah. Yang lain. Dalam masa yang sama, jangan kita melupai bahawa kebaikan yang sebenar adalah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kewujudan kita yang hakiki adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki kewujudan kita. Maka melalui asbab-asbab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang kitab ini mengajak kita untuk berfikir tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang sempurna akalnya tiadalah kasih ia akan sesuatu yang lain daripada Tuhannya. Sebab itu kita kata kasih Allah Taala adalah kasih yang hakiki. Kasih Allah Taala kasih yang hakiki. Jadi kita kena berikan hak kasih hakiki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak letakkan kasih hakiki itu kepada Allah, maka kita telah berlaku zalim. Zalim. Apa maksud zalim? Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Apa maksud adil? Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Adil bukan ada 2 orang kita bagi 2-2. Adil bukan bermaksud ada 3 orang kita bagi 2-2-2, 3-3-3. Tak. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Suami hendaklah berlaku adil kepada isterinya. Is dia ada 3. Kita is 1. Kata ada ustaz tu kan. Is dia ada 3. Jadi bila is dia ada 3, dia kena adil pada isteri-isteri dia. Isteri dia kan. Jadi macam mana nak adil isteri? Bagilah. Cuma adil. Adil tu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan adil tu sama tak. Adil beli ikan kombung. Baju saiz S, saiz S, saiz S. Baru adil. Sedangkan yang isteri pertama dia XL, isteri kedua dia 3 triple L. Tak ada yang M dah. Semua XL, 2XL, 3XL. Jadi dia beli L semua. Adil lah tak? Adil tak pada tempatnya. Isi yang pertama ni 3XL. Bolehlah, lebihlah kainnya. Lepas tu isi yang pertama dia suka daging. Daging lah, adil lah. Yang ni suka ayam. Yang ni suka ikan. Macam adil suami tadi sebab meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itu adil. Bukan dia dah bawa kita makan je lah. Roti, makan roti semua sini. Sedangkan yang seorang tak boleh makan roti sebagainya. Jadi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bila kita tidak meletakkan hakikat kasih kita kepada Allah, kita zalim. Kita bukan seorang yang adil terhadap cinta itu. Kita tidak adil terhadap perasaan cinta. Perasaan cinta yang ada pada kita, kita zalim.
zalimlah kita. Jadi Allah Taala dah sebut dalam Quran, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu bersangatan zalim. Oi, tak ada dia bunuh orang dah, tak ada dia nayu orang dah, dia nontok seorang. Di mana zalimnya kita? Ketika mana kita nak jadi khalifah? Ketika mana kita menerima untuk jadi khalifah dekat dunia ni? Ketika mana makhluk lain tak nak terima, fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Makhluk bumi, gunung gandang, bukit bukau, Allah Ta'ala tawarkan kepada mereka dulu. Inna aradna al-amanah ala samawati wal ard. Kami dah tawarkan satu amanah kepada bumi dan gunung gandang. Inna aradna al-amanah ala samawati wal ard wal jibal. Kami dah tawarkan satu amanah kepada langit, gunung gandang, bukit bukau. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Fa abaina ay yahmilnaha. Abaina tak ada. Wa ashfaqna minha, tak sanggup. Wa hamalaha al-insan. Tiba-tiba manusia kata, bagi kami lah. Susah bana, tak ada. Jadi kita terima amanah. Kemudian apa Allah Ta'ala sebut? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zaluman bersangatan zalim, jahula bersangatan jahil tentang peranan mereka, kewajipan mereka berada di dunia ini. Mereka jahil, tak nak faham dan sebagainya. Kita kata selesai dah. Maka bila menyebut soal kasih dan cinta, di sini dah kita dah gagal dah. Banyak lagi persoalan yang lain yang berkaitan dengan zalim atau adil kita ini. Kita bersikap adil atau zalim, banyak lagi yang perlu kita lihat. Tapi kita dalam bab kasih saja. Bab kasih saja gagal kita untuk berlaku adil. Allah Ta'ala dah sebut bahawa manusia itu zaluman, sangat zalim, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang curi orang dah. Tak ada yang pukul orang. Sekarang ni kita berbicara tentang kezaliman cinta. Apa kezaliman cinta? Kita tidak meletakkan cinta kita kepada Allah melebihi segala-galanya, maka kita jadi orang yang zalim. Takkan apa penting bona. Dah itu keadaan dia. Sebab disebut di sini agar kita faham. Jadi pengarang kitab ni menulis untuk kita faham. Kau nak faham, kau tak nak, kau di situ lah. Lolak lah. Maka katanya, maka seorang yang sempurna akalnya tiadalah kasih akan suatu yang lain daripada Tuhannya. Jadi kita dah kata dah, hakikat kebaikan adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kita melihat kebaikan mak ayah pun sebenarnya kebaikan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyayangnya mak, ya Allah, kita kata. Disebabkan sayangnya mak tadi, apa dia masak semua sedap. Rumah macam-macam masak. Ya, mak masak telur goreng je, sedap lah rasa. Sebab apa? Siapa kata apa tukang masak orang Arab tu? Masak dengan iman, kata dia. Masak dengan kasih sayang. Sebenarnya dia yang menyayangi kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kasih kepada manusia, maka diberikan seseorang nama dia mak. Allah Taala kasih kepada manusia, maka diberikan seorang nama dia isteri. Allah sayang kepada isteri dia sebab apa? Lepas kahwin dia tenang tu rasa, ya Allah, terima kasihlah wahai isteri. Tak. Allah Taala yang berikan ketenangan itu. Inna khalaqnakum bukan apa apa ni azwajan. Kenapa Ustaz ayat ni? Azwajan litaskunu ilaiha wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah Taala sebut dalam Quran, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah dia
Wa min ayati, di antara tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum. Nah, di antara tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum. Allah Taala jadikan kamu, an khalaqalakum min anfusikum. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat, tanda-tanda ni umum, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda cinta Allah, tanda-tanda kasih Allah, ayat umum. Wa min ayat, di antara tanda-tanda Allah. Apa maksud tanda-tanda Allah? Tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda Tuhan cinta kepada kita. An khalaqalakum min anfusikum azwaja, dijadikan dari kalangan kamu itu pasangan kamu, dijadikan suami, dijadikan isteri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapat ketenangan hidup. Jadi siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rasa, masya-Allah, rasa lain dalam berkahwin. Jadi sayang pada orang rumah dia. Tinggal pelak sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jahil. Kita jahil melihat kebaikan. Bila jahil disertai dengan zalim. Kita telah menzalim. Zalim terhadap cinta itu. Hendaklah kita belajar. Hendaklah kita faham bahawa hakikat kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas hakikat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena buat muhasabah balik, kena checklist balik kan. Termasuk saya sendiri. Supaya hakikat cinta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu sebagai asbab yang Allah Taala berikan kepada kita. Jadi cinta yang paling besar apa? Allah Taala kepada kita. Maka cinta Allah Taala yang paling besar kepada kita, cinta Allah Taala kepada kita zahir pada mak ayah kita. Itu mazhar, lambang cinta Allah Taala kepada kita melalui mak ayah kita. Lambang cinta Allah Taala kepada kita melalui isteri kita, melalui suami kita. Lambang cinta Allah Taala kepada kita melalui anak kita. Ini lambang-lambang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta Allah Taala yang paling besar kepada kita, siapa? Melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu lambang cinta Allah yang terbesar kepada kita khususnya dan kepada alam keseluruhannya. Maka lambang cinta Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lambang yang terbesar. Maka Allah Taala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini cinta mutlak, cinta yang paling besar. Tetapi hakikinya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kasih kepada makhluk dia, maka diutuskan seorang rasul. Maka rasul itu tanda rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terlampau besarnya cinta Allah Taala daripada Nabi ini, Allah Taala angkat derajat Nabi ini, maka diletakkan bersebelahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Taala mengatakan, barang siapa mencintai Rasul, maka dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kedudukan dia luar biasa. Tapi kalau orang mencintai mak ayah, itu belum pasti lagi dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu lagi. Kenapa? Sebab yang namanya cinta anak, cinta isteri, Allah Taala itu cinta yang masih nafsu. Allah Taala yang sebut, Zuyyinan nas hubbus syahwat minan nisa wal banin. Allah Taala yang sebut. Manusia itu syahwat dia mencintai anak, isteri dan sebagainya. Tetapi kalau mencintai Nabi, itu terkeluar daripada syahwat. Mana mencintai Nabi itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka mengasihi sesuatu, kalau orang yang sempurna akal dia, maka dia tiadalah kasih akan sesuatu yang lain daripada Tuhannya. Syahadan, jikalau putus engkau daripada hamba Allah, nescaya dibuka bagi engkau pintu jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab dia jinak ini uns. Jadi ada kalimah bahasa Arab namanya uns, alif nun sin.
Uns diterjemahkan dengan jinak. Uns diterjemahkan makna sebenar uns adalah mesra. Uns, ya, dinamakan al-unsu billah. Al-unsu billah, uns ini adalah perasaan. Jadi apabila kita berhubung dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan kita perasaan demi perasaan. Jadi benda itu penting. Jadi bila kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sila perhatikan perasaan kita. Jangan beramal belasah macam tu je. Macam suami isteri lah, belasah yo. Bukan belasah sahabat tak. Makna yang penting laki yang makan ompek pinggan. Contoh dia kan. Dia dah sehari 3 kopi kena cenai. Tengah hari ompek pinggan. Petang kan karipap. Malam kan apa ni? Tu jadual manual lah. Jadi sebelum kahwin tu mak ada khabar ni laki kau ni dia sarapan dia. Tengah hari ni petang ni malam ni. Tu lain. Lain adalah basuh baju ada baju tak banyak dah. Contohnya. Manual tu dia dipakai. Siap. Tanpa dia memperhatikan bagaimana perasaan dia kepada suami dia. Yang penting, macam mana terima marah. Kau dah layan lagi. Dah, macam mana? Dah. Semua siap. Apa dia sebut tadi? Produktif mana upah orang. Telefon food pandang. Siap dah. Kau buat tak laki kelayan tak? Dah. Kau datang sini. Dah siap food pandang dah. Semua dah apa dah. Jadi apa perasaannya? Tak penting ada. Jadi kita kata tak ada makna dia. Jadi hubungannya bukan sekadar begitu, perasaan macam mana. Perasaan makin kurang cinta, bertambah cinta, kojak bongi, kojak dan sebagainya. Ada. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sekadar membaca sembahyang dah, zuhur dah, asar dah, puasa dah, ni ada. Hari tu maksiat dah, taubat dah. Semua dah. Lepas tu, ada nak pergi minum teh ni. Dan sembahyang dah yo. Habis saya nak bersuka-suka ria dekat kedai minum teh. Sembahyang sudah. Apa perasaan sembahyang? Tak penting, dan dah sembahyang dah. Allah Ta'ala suruh sembahyang. Tak sembahyang kan berdosa. Habis tu sembahyang ni lah. Dah ya Allah, dan dah sembahyang yo, dan nak pergi minum teh ni. Maksud kita kata kita nak berseronok-seronok dengan makan dan minum. Adapun yang perintah solat itu menyeksakan kita. Tapi disebabkan perintah dan dah buat. Jadi maksud kita tidak pedulikan perasaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang nama ibadat memberikan perasaan-perasaan. Perasaan boleh ibadat. Agar kita bertambah ringan ibadat. Bertukar kepada ketenangan ibadat. Ini pertukaran perasaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah perasaan ini bertukar kepada perasaan uns, yang di sini terjemah sebagai jinak. Uns, masya-Allah, bermaksud seseorang yang mendapat perasaan uns dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tanda kejayaan ibadat dia. Ini tanda kejayaan ibadat. Merasai uns ketika mana kita solat, merasai uns ketika mana kita berzikir, merasai uns ketika mana kita baca Quran, merasai uns ketika mana kita berpuasa, merasai uns ketika mana kita melakukan umrah. Ini yang penting, bukan berapa kali kita pergi umrah. Bukan marah itu. Marah tak? Ya bukan berapa kali. Bermaksud kita boleh menghitung ibadat kita. Dah banyak baca Quran, dah banyak solat, dah banyak puasa, dah banyak kali pergi Makkah. Kita boleh mengira banyak mana. Banyak kali kita dah pergi Makkah. Apa hasil hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kata. Berapa banyak kita solat, apa hasil kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Masih kita mencintai harta, masih kita mencintai dunia. Bermaksud perasaan kita, hati kita tidak menjadi baik dengan segala ibadat yang kita lakukan tadi.
Hati kita tidak menjadi baik dengan banyaknya Quran yang kita baca. Hati kita tidak menjadi baik banyaknya solat yang kita lakukan. Hati kita tidak menjadi baik walaupun berkali-kali kita dah buat haji. Hati kita tidak menjadi baik walaupun berkali-kali kita dah buat umrah. Hati kita tidak menjadi baik walaupun banyak kali kita berzikir. Jadi orang maksud ibadat kita itu memberi kesan yang baik atau tidak? Bagaimana perasaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di luar ibadat kita? Kita dah banyak kali lakukan salat. Kita telah banyak kali baca Quran. Kita telah banyak kali buat umrah, buat haji. Ketika mana kita berjalan, ketika mana kita makan, ketika mana kita ke mana-mana, apa hasil hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita benci? Apakah hati kita tamak kepada dunia? Maka tidak ada faedah ibadat kita. Jadi di antara hasil yang baik segala ibadat yang kita lakukan, hati kita berasa uns dengan Allah SWT, rasa mesra dengan Allah Taala, rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-uns itu maksudnya kemesraan, rasa mesra. Jadi ketika mana kita menyebut nama Allah, terasa mesra yang amat sangat. Umpama kita bertemu dengan kawan karib kita. Dalam ramai-ramai kawan adalah seorang kawan yang Allah kita suka sayang betul dia. Kalau duduk dengan dia, masya-Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Dengan senyuman dia, dengan cakap dia, kita rasa mesra sangat. Mesra sangat kawan ni. Bila dia tak ada, datang kawan yang lain, mulut kita kata, kawan juga tapi tak mesra sangat. Kita teringat kawan kita yang seorang ni bila nak jumpa sebab dia mesra. Jadi jumpa dengan dia, Masya Allah, lama kau pergi mana? Sebab apa? Dulu bersembang. Sebab apa? Hati dia jinak. Itu jinak tu. Kalimah asyarat uns. Jadi kita rasa seronok dengan dia, mesra. Bila kita bersama dia, mesra. Begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada perasaan mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita berzikir, kita jadi seronok. Sebab apa? Kita dah punya perasaan uns billah. Ketika mana kita salat, kita rasa tenang, seronok sebab kita ada uns, ada mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita bawa dalam kubur, perasaan kita kan ibadat kita. Yang kita bawa dalam kubur adalah perasaan kita, bukan ibadat kita. Kita tak bawa salat, kita tak bawa, bermaksud ibadat tu kita tak bawa. Tulisan catatan ibadat itu tercatatlah. Tapi salat kita tak bawa. Makna kata dalam kubur tak dapat kita nak baca Quran, tak dapat kita nak solat dah, tak bawa dah. Tetapi sesuatu yang kita bawa, perasaan kita bawa. Jadi sekiranya perasaan kita kasih kepada Allah, perasaan kita bawa. Kalau kita ada rasa mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bawa perasaan itu. Sebab itu ulama mengatakan seseorang yang telah mencapai derajat al-unsu billah, unsu billah ni bila menyebut nama Allah, masya-Allah, mesra-mesranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata ulama terselamat daripada wahsyatul kubur. Terselamat daripada wahsyatul kubur. Kubur itu di antara satu seksaan adalah kesunyian. Azab kesunyian dalam kubur nama wahsyatul kubur. Sebab apa adanya azab wahsyatul kubur di dunia? Sebagai simbolik kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sebab kita di dunia ini kita bermesra-mesra dengan makhluk, kita meninggalkan bermesra-mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai azab daripada Allah kerana kita salah pilih. Di dunia masya-Allah kita rasa bahagia dengan anak, dengan isteri, dengan manusia, dengan harta, dengan rumah dan sebagainya. Kita leka dengan sebenarnya itu, kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri kita pelbagai kebahagiaan makhluk. Ada anak, ada isteri dan sebagainya. Bukankah dalam Quran mengatakan anak isteri fitnah kepada kamu? Fitnah boleh melalaikan. Allah Taala kata anak isteri fitnah, bukan haram, fitnah. Jadi kita terleka dengan segala nikmat tadi, kita bahagia, kita kena mati, rasakan kamu kesunyian dalam kubur. Macam kita lah. Kita dah biasa dengan anak, dah bersama orang. Bila tua, semua seorang dah dicokau oleh orang Kelantan, seorang dah dicokau oleh orang Kedah. Tinggal seorang. Allah sunyi. Bila kau nak balik ni nak? Sebab apa? Kita yang nama mesra adalah anak.
Yang nama mesra adalah cucu. Bila tak ada, tu sesuanya rasa. Dah. Sebab kita mencintai sesuatu yang akan berpisah daripada kita. Kita tidak berusaha untuk mencintai benda yang sesuatu yang kekal, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rasa mesra dengan Allah Subhanahu wa taala sampai peringkat datang anak pun dia lebih rasa mesra dengan Allah Subhanahu. Datanglah anak, tapi dia lebih suka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kau nak balik ni, tanya bila balik mak nak beramal ni. Lain pula. Jadi dia rasa mesra. Jadi kata ulama, orang yang mesra dengan Allah di dunia, maka di alam kubur tidak ada nama azab sunyi. Dia akan jadi tenang ya. Sebab di dunia dia memilih untuk merasai tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu anak, isteri sebagainya itu hanyalah benda yang sementara. Dia memilih untuk rasa mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikata sini, jikalau putus engkau daripada Allah taala, bermaksud suatu ketika mungkin Allah Ta'ala uji kita. Anak kita tak ada. Semua tak ada. Harta. Orang tak pedulikan kita dah. Satu masa Allah Ta'ala, orang tak peduli. Hendaklah kita bagi pemahami ketika itu Allah Ta'ala nak panggil kepada dia. Satu masa anak kita dah besar, dicakau dia orang Kelantan. Cakau dia orang Kedah. Ataupun dia mencakau orang Sanun. Poi dia ke Sanun. Jadi tinggallah kita. Jadi sikit-sikit. Jadi ulama kata, ketahuilah ketika itu Allah Ta'ala nak tarik kamu kepada dia. Kau faham, kau tak faham. Dah seorang apa ni sunyi ni? Buka filem Hindustan, sonang gitu. Sunyi mana rumah ni? Buka lagu, buka apa? Alhamdulillah ada TV Hindustan lah. Kalau tak sunyi salah pilih kita pula. Nak hilang kesunyian, buka lagu kuek-kuek. Kan? Sunyilah kenapa? Habis buka filem Hindustan tu. Jadi Wan kat kampung ni cucu datang, buka filem Hindustan tu, pula sunyi gitu. Jadi jadi salah juga. Jadi ulama kata, disebut sini, jikalau putus engkau daripada hamba Allah, bermaksud putus ni semua makhluk lari. Parah tinggal seorang ini. Maka dikatakan kerana Allah Ta'ala ingin membuka bagi engkau pintu berjinak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keadaan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.